Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, pertama-tamanya yang saya hormati Prof. Dr. Muhammad Sabri bin Sahrir, merupakan pensyarah saya dalam subjek yang saya ambil pada sem ini, yang banyak mengajar, banyak membimbing dan banyak merungkai tentang tajuk, tentang subjek yang saya ambil pada subjek balaghah di bawah tajuk Al-Badi' wal Bayan Sciences. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman, di atas nikmat kesihatan, di atas nikmat kekuatan, di atas nikmat-nikmat itu, alhamdulillah dapat juga saya menyiapkan tugasan. Dan pada hari ini dapat juga saya menyiapkan tugasan, dan pada hari ini dapat saya bentangkan tajuk yang telah diberikan oleh doktor, iaitu tajuk salah satu daripada tajuk Al-Bayan, dan tajuk yang saya dapatkan adalah tentang tajuk Tashbih. Jadi alhamdulillah diberi peluang untuk membentangkan tajuk ini, walaupun dalam masa sekarang ini kita dilanda dengan bermacam-macam khususnya pada hari ini, khususnya coronavirus yang melanda, dan kita telah pun melalui fasa-fasa PKP. Dan walaupun kekangan-kekangan itu berlaku, tidak menjadi penghalang untuk kami, untuk saya dan juga doktor berhubung di antara satu sama lain. Dan alhamdulillah hari ini saya diberi peluang untuk membentangkan tajuk yang telah diberikan oleh doktor. Jadi mari sama-sama kita lihat dan kita bincangkan tentang, dan sama-samalah dengar bagaimana apakah yang dimaksudkan dengan tashbih, dan bagaimanakah dia berlaku dari segi bahasa-bahasa dia, dan dari segi bahasa-bahasa yang digunakan dalam bahasa Arab maupun di dalam Al-Quran. InsyaAllah sama-sama kita lihat slide presentation di sini. Baiklah, tajuk presentation saya pada hari ini alhamdulillah di bawah tajuk Al-Bayan wa Al-Badi' Sciences, di bawah bimbingan Prof. Dr. Muhammad Sabri bin Sahrir. Dan tajuk yang telah diberikan kepada saya adalah seperti mana yang saya terangkan pada sebentar tadi, iaitu At-Tashbih. Tajuk yang telah diberikan kepada saya adalah At-Tashbih. Jadi sama-sama kita tengok dan kita cuba fahamkan dan cuba kita renungkan bersama-sama bagaimanakah berlakunya penggunaan tashbih di dalam penulisan bahasa Arab maupun di dalam Al-Quran, Baiklah, Ilmul Balaghah. Sebelum itu mari kita sama-sama ulang kaji sedikit tentang ilmu balaghah. Ilmu balaghah ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama Al-Bayan, yang kedua Al-Badi', dan yang ketiga Al-Ma'ani. Di bawah Al-Bayan terdapat beberapa lagi tajuk di bawah Al-Bayan, iaitu At-Tashbih. At-Tashbih, tajuk yang akan saya bentangkan sebentar sahaja lagi.
Okey, yang kedua al-isti'arah. Dalam al-bayan ni ada al-isti'arah, seterusnya al-kinayah dan al-majaz. Ini antara tajuk yang terdapat di dalam al-bayan. Seterusnya al-badi'. Al-badi' dalam pelajaran al-badi' kita akan belajar mengenai al-muhsinat wal badi'iyat. Dan seterusnya al-ma'ani. Terdapat juga beberapa tajuk pelajaran, iaitu al-itnab dalam al-ijaz, kemudian al-asalib, iaitu penggunaan bahasa, dan al-qasr. Baik, sama-sama kita lihat. Dalam al-bayan ada at-tashbih, dan tajuk yang akan saya bentangkan pada hari ini sudah tentu dan sudah semestinya tentang at-tashbih. Okey, baiklah, kita teruskan kepada slide yang seterusnya. Kita tengok terlebih dahulu ta'rif at-tashbih. Ta'rif at-tashbih secara ringkasnya, yang saya boleh ringkaskan dekat sini, ialah iqamatu alaqatan tashabahu baina syai'ain. Apakah yang dimaksudkan dengan tashbih? Ya, tashbih ini ialah baiklah, kita sambung semula tentang ta'rif tashbih, iaitu iqamatun alaqatin tashabuhin baina syai'ain. Apakah yang dimaksudkan dengan tashbih? Tashbih ialah dia menerangkan tentang melakukan atau membuat persamaan di antara dua benda atau dua perkara. Itu yang dimaksudkan dengan tashbih. Okey, baiklah. Slide yang seterusnya adalah arkanut tashbih. Rukun tashbih. Terdapat beberapa rukun tashbih, iaitu yang pertama musyabbah. Yang bermaksud musyabbah ni ialah benda yang kita hendak bandingkan. Itu yang dimaksudkan dengan musyabbah. Seterusnya musyabbah bihi. Musyabbah bihi ni ialah perbandingan dengan apa yang kita bandingkan dia tu. Itu maksud musyabbah bih, iaitu perbandingan dengan apa yang kita bandingkan. Musyabbah bih. Dan seterusnya, rukun yang seterusnya adalah adatu tashbih. Ini ialah alat yang kita gunakan untuk dibandingkan. Alat yang digunakan untuk dibandingkan. Apa dia adah dia, apa tanda yang digunakan untuk membuat perbandingan, itu ada tashbih. Dan seterusnya wajhus syabah, ialah dari segi apa tashbih tu dibuat. Itu yang dimaksud dengan wajah syabah. Baik, arkan ataupun rukun tashbih ni terdapat 4. Musyabbah, musyabbah bihi, ada tashbih, dan yang terakhir sekali wajhus syabah. Baiklah, marilah sama-sama kita tengok contoh. Di sini saya mengambil contoh syair yang dikarang oleh Imam Ibn Siri. Dan biasa didengar, biasa syair-syair ini biasa dinyanyikan dan dilagukan. Dan saya petik dua baris daripada syair tersebut, iaitu Muhammad Kaz-Zahri fi tarafi. Muhammad Kaz-Zahri fi tarafin wal badri fi syarafin wal badri fi karamin wad dahri fi himani. Jadi dalam 2 baris syair ini, di situ terdapat musyabbah bihi, ada tashbih,
wajhus syabah. Baiklah, mari sama-sama kita tengok dan sama-sama kita lihat musyabbah yang terdapat dalam syair ini ialah menunjuk kepada Muhammad. Cuba kita tengok. Musyabbah dekat sini ialah dalam syair ini dia merujuk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah musyabbah, iaitu benda yang hendak dibandingkan. Kemudian kita tengok musyabbah bih dia siapa? Perbandingan dengan apa yang dia nak buat bandingan dengan apa? Okey. Dia nak buat Muhammad ni ke Zahri, seperti bunga. Itu perbandingan, itu perbandingan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syair ini. Okey, selain itu apa lagi musyabbah bihi dalam syair ini, iaitu al-bahri. Dia perbandingan Nabi seolah-olah bagaikan lautan. Seterusnya al-badri, seorang yang pemurah, kan? Dahri, seorang yang dahri yang bersemangat, yang kuat. Okey, seterusnya ada tashbih. Di sini kita boleh tengok ada tashbih. Di sini terdapat huruf kaf yang akan kita ketahui dan akan kita rungkaikan sebentar saja lagi apa dia tu. Terdapat beberapa ada tashbih. Okey, jadi dalam syair ini ada tashbih adalah pada huruf kaf. Baik, pada huruf kaf. Itu adalah ada tashbih. Kemudian wajhus syabahnya adalah tarafin, kadahri fi tarafin. Kemudian selain itu syarafin. Seterusnya apa lagi? Karamin. Dan juga yang terakhir sekali, wajhus syabahnya dari segi apa tashbih itu dibuat? Himami. Jadi dalam contoh ini nampak jelas terdapat musyabbah bihi, ada tashbih, wajhus syabah. Yang syair ini yang memberi maksud kemuliaan, menggambarkan Nabi Muhammad itu kemuliaan bagai bulan purnama, kan? Pemurah bagaikan al-bahri, lautan, dan mulia, sangat nekat bagaikan ad-dahri, bagaikan masa yang tidak boleh disekat oleh sesiapa pun. Ini syair yang telah dikarang oleh Imam Ibn Siri. Dan di sini contoh yang saya berikan ini menggambarkan tentang jelasnya terdapat keempat arkanus syabah, arkanut tashbih, iaitu musyabbah bihi, adatut tashbih, dan wajhus syabah. Baiklah, kita teruskan kepada slide yang seterusnya, iaitu adawatut tashbih. Apa dia adawatut tashbih? Tadi kita telah sebutkan kah. Selain itu ka'anna, biasa digunakan ka'anna bagaikan, dan juga mithlu dan yushbihu. Ni antara adat tashbih yang kebiasaannya digunakan dalam penulisan bahasa Arab, syair-syair bahasa Arab, maupun di dalam Al-Quran. Nanti kita akan tengok bersama-sama contoh di dalam Al-Quran. Okay, contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Apa yang dimaksudkan dengan ayat Al-Quran ini? Ini daripada surah Al-Anbiya ayat 104, yang bermaksud, ingatlah hari
kami menggulung langit seperti menggulung lembaran surat catatan, macam sijil. Sebagaimana kami mulakan wujudnya sesuatu kejadian, kami ulangi wujudnya lagi sebagai satu janji yang ditanggung oleh kami. Sesungguhnya kami tetap melaksanakannya. Okey, dalam ayat ini menggambarkan tentang apa? Menggambarkan tentang hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan hari kiamat ibarat langit itu tergulung seperti dekat situ dia punya ada tersyabah pada huruf kaf, kan? Pada huruf kaf, kata sijilli. Seperti menggambarkan berlakunya hari kiamat itu, menggambarkan seperti menggulung lembaran surat catatan. Bumi ini akan menggulung lembaran surat catatan. Itu sijil lah, sebagaimana yang biasa kita menerima biasa convocation. Sijil tu akan digulung dan dimasukkan dalam scroll. Jadi begitulah gambaran yang Allah berikan, yang Allah gambarkan dalam ayat Al-Quran ini, surah Al-Anbiya ayat 104. Ini contoh daripada Al-Quran. Baiklah, seterusnya aqsam at-tashbih bi'atibar adat at-tashbih. Apa ni pembahagian tashbih mengikut adat at-tashbih. Baik, dia terbahagi kepada, dia ada dua. Yang pertama sekali mursal. Okey, yang pertama sekali mursal. Dan yang kedua muakkad. Jadi sama-sama kita tengok bagaimana yang dimaksudkan dengan mursal dan bagaimana yang dimaksudkan dengan muakkad. Baik, untuk tashbih mursal ini ialah zikirat fihi al-adah, iaitu disebut padanya adat. Maksudnya ada adat, ada tashbih. Maksudnya dalam sesuatu perkataan bahasa Arab, sesuatu ayat dalam bahasa Arab terdapat adat tashbih. Ada tashbih yang macam kita sebutkan dalam slide yang lepas, iaitu ka'anna. Bila ada benda tu, maka dia disebut tashbih mursal. Disebutkan tasbih mursal. Contohnya ar-rijal qawi kal asad. Apa maksudnya? Lelaki itu kuat seperti singa. Dan ada tashbih, terdapat ada tashbih sana pada huruf kaf. Pada huruf kaf, kal asad. Kan? Dan contoh daripada Al-Quran. Ini contoh pula daripada Al-Quran, iaitu yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ini surah Al-Qari'ah. Dalam surah Al-Qari'ah yang bermaksud yauma yakunun nasu, yakni manusia itu menjadi seperti rama-rama yang ditebarkan, yang bertebaran. Dan ini menggambarkan, dalam surah ini juga menggambarkan tentang hari kiamat. Ada tak ada tashbih dekat sana? Ada tashbih dekat sana? Ada, iaitu huruf kaf. Huruf kaf. Dan apabila dalam ayat bahasa Arab ataupun Al-Quran terdapat ada tashbih, maka dia dipanggil mursal. Ini tashbih mursal. Seterusnya kita lihat kepada muakkad. Muakkad pula lam tuzkar fihi al-adah, iaitu tidak disebutkan padanya adat. Apabila sesuatu ayat ataupun ayat dalam bahasa Arab atau maupun dalam Al-Quran yang tidak disebutkan adatnya, macam ka'anna, maka dia disebut muakkad.
Okey, contohnya seperti ar-rijal qawi kal asad fi syaja'ati. Ini kita tak perlu gunakan contoh ini. Kita tengok kepada contoh daripada Al-Quran. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Apa yang dimaksudkan? Dan wa jannatu, dan syurga yang lebarnya langit dan bumi. Dekat ayat ini, ayat Al-Quran ini tidak disebutkan adatnya, tak ada adatnya. Dan apabila adatnya tak ada, maka dia disebut mu'akkad. Okay, jadi timbul persoalan. Persoalannya timbul, manakah tashbih yang lebih mantap dan padu di antara mursal dengan mu'akkad? Jawapannya ialah yang lebih mantap dan padu sudah tentunya adalah mu'akkad. Dia lebih mantap. Kerana tidak disebutkan fi'il, tidak disebutkan padanya adat. Di situ terdapat ayatnya padulah, lagi berbahasakan berbanding dengan mursal. Kalau mursal kita dah dapat cam dah. Ini mursal sebab dia ada tashbih. Sorry. Baik. Jadi kita tengok pula seterusnya slide. Seterusnya tentang aqsam pembahagian tashbih. Pembahagian tashbih mengikut wajhus syabah. Mengikut wajhus syabah. Baik, ada dua juga. Yang pertama mufassal dan yang kedua mujmal. Tashbih yang tidak ada wajhus syabah. Tashbih yang mengikut wajhus syabah. Baik, mufassal zukrat fihi wajhus syabah. Disebut padanya wajhus syabah. Dari segi apa tashbih itu dibuat? Wajhus syabah. Baik, mari kita sama-sama tengokkan contohnya. Kazahri fi tarafin. Kazahri fi tarafin wal badri fi syarafin wal bahri fi karamin wal dahri fi himami. Baik, dalam ayat ini telah pun kita jelaskan sebentar tadi. Di sini disebutkan wajhus syabah. Mana dia wajhus syabah? Wajhus syabahnya syarafi. Wajhus syabahnya syarafi, tarafin, karamin dan himami. Itu wajhus syabahnya. Baik, seterusnya kita pergi kepada mujmal. Mujmal lam yuzakkir fihi wajhus syabah, iaitu tidak disebutkan padanya wajhus syabah. Apabila tidak disebutkan wajhus syabah pada perkataan ataupun dalam ayat Al-Quran, maka dia dipanggil tashbih mujmal. Dalam Al-Quran kita beri contoh. Dalam Al-Quran, tal'uha ka'annahu ru'usus syaitan. Surah As-Saffat ayat 65. Yang bermaksud apa dia? Yang bermaksud tal'uha, buah-buah itu seperti kepala-kepala syaitan. Ru'usus syaitan. Ini dalam ayat ini sebenarnya menggambarkan tentang buah zakum. Buah zakum di dalam neraka. Jadi tidak disebutkan pada wajhus syabah, terus sahaja kepada tal'uha ka'annahu ru'usus syaitan. Tidak disebutkan padanya wajhus syabah di sana. Bila tidak disebutkan, maka ayat ini dipanggil sebagai tashbih mujmal. Okey. Baiklah, kita teruskan dengan tashbih yang seterusnya, iaitu tashbih baligh. Apa yang dimaksudkan dengan tashbih baligh? Tashbih baligh ialah yang dibuang darinya adat dan juga wajhus syabah. Itu dipanggil tashbih baligh. Sekali lagi, tashbih baligh ialah
yang dibuang padanya adat dan juga wajhus syabah. Baiklah, kita tengok sama-sama contoh. Contohnya daripada ayat Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Apa yang dimaksudkan? Dimaksudkan isteri-isteri kamu itu bagaikan pakaian. Bagaikan pakaian, dan wa antum libasul lahun, dan kamu adalah pakaian baginya. Okey. Di dalam ayat ini tidak disebutkan adat, tidak disebut adatnya, tak ada adat pun dalam ayat ini. Kemudian tidak juga disebut wajhus syabah. Dan apabila kedua-dua ini tidak ada di dalam ayat Al-Quran ataupun ayat bahasa Arab, mana-mana syair, maka dia dipanggil sebagai tashbih baligh. Sekali lagi diulangi, apabila dalam ayat tidak terdapat adat dan juga wajhus syabahnya, maka ayat tersebut dipanggil sebagai tashbih baligh. Dan contoh mudah yang kita boleh tengok di sini adalah ar-rijal asad, lelaki singa. Lelaki singa, contoh yang mudah. Di situ tidak terdapat adat tashbih. Biasanya ar-rijal kal asad, terdapat adat. Tapi ini ar-rijal asad, tidak terdapat adat, dan wajhus syabahnya pun tidak ada. Asad, singa apa? Dia punya wajhus syabah tak ada. Itu yang dimaksudkan dengan tashbih baligh. Baik. Seterusnya kita pergi kepada tashbih tamthili. Apa dia yang dimaksudkan? Ma huwa tashbih tamthili? At-tashbih tamthili huwa apa tu? Huwa ma kana wajhu syabhu fihi suratan muntaz'atin min muta'addid. Maksudnya apa? Maksudnya gambaran dalam bentuk gambaran, dan gambaran selepas itu diberi pula satu gambaran yang lain. Itu maksud tashbih tamthili. Ada gambaran dan diberi pula gambaran yang lain. Baik, sebagai contoh di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 265, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل Wallahu bima ta'maluna basir. Yang bermaksud, dan bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah dan kerana meneguhkan iman dan perasaan ikhlas yang timbul dari jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi yang ditimpa hujan lebat, lalu mengeluarkan hasilnya 2 kali ganda kalau ia tidak ditimpa hujan renyai-renyai pun cukup menyiraminya. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan apa yang kamu lakukan. Baik, dalam ayat ini menerangkan tentang keikhlasan. Orang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah, dan Allah menggambarkan keikhlasan itu dengan gambaran yang lain, seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi. Ikhlasan dia tu kebun di tempat yang tinggi, lepas tu berbuah pula, lebat pula buah dia. Itu perbandingan yang diberikan, gambaran yang diberikan, dan bentuk ini adalah dipanggil sebagai tashbih tamthili. Apabila dalam sesuatu ayat diberi gambaran dan gambaran yang lain pula, selepas itu ada pula gambaran yang lain pula, maka itu dinamakan sebagai tashbih tamthili. Okey.
Dan seterusnya kita buat sedikit ringkasan, iaitu khulasah, ringkasan tentang pembentangan tentang pelajaran tashbih yang kita belajar, yang kita tengok sebentar tadi. Baiklah, tashbih dia terdapat musyabbah, musyabbah, kemudian musyabbah bihi, kemudian ada tashbih dan wajhus syabah. Dan keempat-empat ini adalah rukun-rukun tashbih, arkanut tashbih. Baiklah, seterusnya anwa'ut tashbih. Terdapat beberapa jenis-jenis tashbih yang kita ketahui, iaitu at-tam, yang sempurna dia punya tashbih lah. Kemudian mu'akkad, mujmal, baligh, mursal, dan juga mufassal. Ini jenis-jenis tashbih yang kita rungkaikan sebentar tadi, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini mendapat kefahaman yang lebih mendalam tentang tajuk at-tashbih, tentang penggunaan tashbih, cara kita mengenal ayat ini, mengenal ayat Al-Quran maupun ayat syair-syair daripada Arab. Cara kita nak menentukan tashbihnya mudah, sama ada dia tam, muakkad, mujmal, baligh, mursal dan mufassal, di mana kita akan mengetahui musyabbah dia dan kita akan mengetahui musyabbah bihi dia. Ada tashbih, ada tashbih, ada beberapa ada tashbih, dan juga wajhus syabah. Jadi secara khulasanya beginilah. Tashbih dia terdapat ada 4 tashbih, iaitu musyabbah, musyabbah bihi, ada tashbih, wajhus syabah, rukun tashbih. Lepas tu anwa'ut tashbih, ada tashbih tam, al-muakkad, mujmal, baligh, mursal, mufassal, yang telah kita bincangkan dan telah kita terangkan sebentar tadi. Baiklah, alhamdulillah selesai pembentangan pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini mendapat kemudahan bagi para pendengar dan untuk memahami tentang tajuk tashbih, insya-Allah. Setakat itu saja, syukran. Barakallahu fika wa jazakallahu khairan katsira. Insya-Allah bertemu lagi dalam sesi pembentangan yang akan datang, mudah-mudahan. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.